Thanks, Mom. Okay, start with. Okay. Selamat petang kepada para hadirin sekalian. Harap kalian sihat dan sejahtera. Bertemu kembali kita pada minggu ini untuk sedikit perkongsian mengenai Dance Movement Therapy, DMT. Jadi topik kita pada minggu ini ialah DMT sebagai sejenis psikoterapi. Jadi sebelum kita tengok bagaimana DMT boleh menjadi sebagai sejenis psikoterapi, saya rasa penting untuk kita tahu terlebih dahulu apa itu psikoterapi. Mari kita tengok. Okay. Alright. Jadi psikoterapi melibatkan segala rawatan yang berkaitan dengan kesihatan emosi dan mental. Ini melibatkan perubahan kepada tingkah laku, kepercayaan, kepada cara pemikiran, kepada emosi dan fungsi sosial seseorang individu. Psikoterapi membantu menangani gangguan mental dengan membuat seseorang sedar akan alternatif kepada masalah yang dihadapi oleh mereka. Ia membolehkan mereka melihat sesuatu dengan cara yang baru, contohnya. Menolong mereka bergerak ke arah penyelesaian dan sekaligus cuba memperkenalkan gaya hidup yang lebih baik. Okay. Jadi untuk mendapat manfaat daripada proses psikoterapi ni, seseorang perlu ada keinginan untuk turut serta. Maksudnya terlibat secara aktif dalam rawatan. Ini kerana sesi terapi membolehkan klien membincangkan masalah mereka, perasaan mereka secara terbuka. Jadi bersikap jujur semasa menerangkan segala isu, gejala ataupun situasi hidup klien tersebut membantu terapis mengenal pasti punca kepada masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Jadi hubungan saling mempercayai antara klien dan terapis ni amat penting untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. Proses psikoterapi berjalan dengan lancar. Selain itu, klien harus menghadiri temu janji secara konsisten. Kalau tak konsisten, kita tak bolehlah, klien tak boleh nampak efektif ke tak efektif psikoterapi tersebut, proses psikoterapi itu. Kerana terapis kebanyakannya menjadualkan sesi terapi mengikut keperluan klien masing-masing. Satu lagi yang penting ialah klien harus menyelesaikan sebarang tugasan yang diberi oleh terapis antara sesi. Contohnya kalau terapis suruh tulis jurnal tu, terpaksalah klien harus ikutlah. Ada satu aktiviti yang ingin saya kongsi bersama kalian. Mungkin boleh membantu kalian. Kalian boleh cuba pada akhir setiap hari. Jadi mungkin setiap malam lah. Mungkin malam ni boleh cuba. Cuba tulis 2 perkara yang kalian rasa bersyukur. Sangat bersyukur. Mungkin boleh something as simple as saya ada makanan yang berzat pada hari ini. Saya dapat makanan yang berzat. Something as simple as that boleh menimbulkan rasa kesyukuran. Jadi mesti kalian fikir, kenapa tak boleh kita fikir saja? Kita rasa bersyukur secara fikir saja. Kenapa kena tulis? Okay. Bila kita tulis, kita mewujudkan benda tersebut. Kita cuba materialize benda tersebut. Jadi nampak lebih jelas. Mana tahu mungkin bila kalian rasa
down ke, rasa sedih ke, mungkin belik-belik tengok, boleh memberi perspektif yang positif untuk masalah. Mungkin boleh, mungkin kalian rasa down tu, lepas tu bila tengok tu, kita patut bersyukur. Boleh rasa bersyukur. Jadi cubalah kalian, mungkin membantu. Okay. And then penting untuk kita ingat bahawa pengalaman psikoterapi bagi setiap individu adalah berbeza. Mungkin untuk setengah orang tu dalam 6 hingga 12 sesi dah boleh nampak dah perubahan. Tapi setengah orang tu mungkin memerlukan rawatan berterusan selama bertahun-tahun, mungkin 2-3 tahun baru boleh nampak efeknya, ataupun baru boleh cari punca masalah yang dihadapi. Okay? Dan juga masa lah, ialah pengalaman pun berbeza, masa pun berbeza ikut individu. Okay? Jadi all in all, untuk melihat hasil positif daripada psikoterapi ini, seseorang biasanya harus memahami perlunya perubahan. Dia memerlukan perubahan dalam hidup, dan bersedia mengikuti rawatan seperti yang dirancang ataupun dinasihatkan oleh pakar. Jadi untuk itu kita harus mencari ahli terapi yang sesuai, yang boleh kita percayai. Dah sekarang kalian dapat gambaran yang agak jelas apa itu psikoterapi. Sekarang kita pergi kepada jenis-jenis psikoterapi yang ditawarkan. Ada beratus-ratus rawatan psikoterapi, dan kebanyakannya dibahagikan mengikut school of thought. Maksudnya gaya dan pendekatan psikoterapi berlainan. Jadi ini adalah antara 5 sub-bahagian utama untuk rawatan psikoterapi. Jadi kita tengoklah satu persatu ya. Humanistic therapy. Humanistic therapy ni mementingkan pembangunan manusia, human development, dan keperluan individu seseorang. Jadi humanistic therapy berdasarkan prinsip bahawa setiap orang mempunyai cara unik untuk melihat dunia. Pandangan kita, pandangan setiap orang, pandangan saya berbeza, pandangan kalian berbeza. Jadi pandangan inilah yang mempengaruhi pilihan dan tindakan kita. Jadi pilihan dan tindakan kita berlainan kerana pandangan kita berbeza. Macam itulah. Itu idea humanistic therapy. Jadi humanistic therapy berpotensi mengembangkan penerimaan diri, self-acceptance. Jadi kita accept, kita memang macam ni. Jadi kuranglah kita bezakan dengan orang lain. Kita menerima keunikan kita, pandangan kita yang berbeza. Jadi idea utama humanistic therapy ni adalah untuk mewujudkan persekitaran yang menyokong pertumbuhan positif untuk klien. Kita pergi pula kepada insight oriented therapy. Insight oriented therapy ni memberi tumpuan kepada proses unconscious klien, unconscious, tidak sedar diri, dan apa tafsiran, apa yang boleh ditafsirkan melalui proses unconscious tu. Jadi proses ini menggalakkan verbalisasi, penjelasan kepada semua pemikiran, fantasi, idea ataupun impian klien. Jadi melalui penjelasan ini, katakan klien kata, saya rasa saya nak buatlah macam ni, saya nak buat macam ni. Jadi melalui penjelasan ini, terapis akan menganalisis urutan-urutan ini dan kemudian mengenal pasti konflik dalam minda klien tersebut. Konflik dalam minda klien yang tidak sedar ni, yang unconscious, dan mencari kaitannya dengan gejala dan masalah perwatakan pada watak klien tu. Apa masalah tu. Jadi insight oriented memberi tumpuan kepada proses unconscious. Sekarang kita pergi kepada cognitive behavioral therapy, CBT. Ini saya rasa ramai daripada kalian yang pernah dengar CBT ni, popular. CBT ni menolong memahami dan mengubah bagaimana pemikiran dan tingkah laku dapat mempengaruhi cara seseorang rasa
berasa dan bertindak. Jadi di sini terapis akan mengenal pasti kelemahan dan dysfunctional lah dalam pemikiran klien dan tingkah laku klien. Dan langkah seterusnya, terapis akan membetulkan kelemahan. Jadi dia kenal pasti dulu, lepas tu dia membetulkan kelemahan dan membuat pelanggan conscious, sedar diri akan kelemahan tersebut. Itu CBT. Beralih kepada systemic therapy. Systemic therapy dia lain. Dia melihat individu sebagai dia bukan melihat individu sebagai satu individu tu, tapi sebagai sebahagian daripada bulatan sosial ataupun pokok keluarga. So as a member of a society. Macam tu. Jadi itulah systemic therapy tidak berurusan dengan pelanggan sebagai individu, tapi melihat peranan klien dalam hubungan mereka untuk berurusan dengan dinamik kumpulan. A member of a community, a member of a family, a member of a society, macam tu. Jadi terapis akan melihat interaksi antara kumpulan-kumpulan yang mengelilingi kliennya dan cuba mencari satu corak, satu pattern. Jadi corak ini, apa yang corak yang terapis mengenal pasti ini akan membantu terapis cari pula ataupun mengenal pasti punca asas gangguan mental dalam klien. Kenapa dia ada masalah dengan kumpulan ni? Kenapa macam tu? Itu systemic therapy. Okey, dan akhirnya expressive therapy. Okey, expressive therapy menggunakan seni kreatif yang berbeza untuk tujuan terapeutik. Seperti yang kita bincanglah minggu lepas, expressive therapy. Jadi art therapy, music therapy, drama therapy, apa lagi? Dance therapy, okay? DMT. Semua ni jatuh di bawah expressive therapy ni. Di mana terapi menggunakan ekspresi artistik untuk merawat pelanggan. Okay? Jadi idea teras expressive therapy adalah untuk membolehkan klien menyatakan imajinasi mereka dengan cara yang kreatif dan melalui apa yang digambarkan oleh klien, apa yang ditunjukkan oleh klien ni, terapis memproses isu-isu utama yang dibangkitkan oleh klien. Jadi itu adalah jenis-jenis psikoterapi yang ditawarkan ataupun wujud. Jadi berbeza mengikut school of thought lah, gaya dan pendekatan. Okey, kita pergi sekarang kepada ciri-ciri terapeutik tarian yang menjadikan DMT sebagai psikoterapi yang berkesan. Okey. Tarian. Okey, bagi seseorang yang mengalami gangguan emosi, mereka sering mempunyai rasa isolated, macam mana? Pengasingan. Dan ini tidak dapat diatasi oleh kata-kata. Mereka tak dapat nak gambarkan perasaan mereka. Mereka rasa asing daripada kumpulan. Dan melalui pergerakan badan, itu adalah titik permulaan konkret yang boleh membantu membina hubungan terlebih dahulu dengan diri mereka sendiri dan kemudiannya dengan orang lain. Jadi beberapa aspek yang berpusat kepada tarian ataupun dance movement therapy ni, contohnya bergerak dengan orang lain menimbulkan rasa kekitaan, perasaan kekitaan yang sukar dicapai dengan kata-kata. Okay? Jadi komunikasi non-verbal ini, bukan lisan ini, disebut sinkroni. Bila kita bergerak secara berkumpulan, itu sinkroni. Jadi sinkroni ini dapat menjadi langkah pertama dalam membina jambatan antara dua dunia. Dua orang lah. Dua dunia lah, antara klien dan terapis. Okay. Pergerakan berkumpulan selalunya lebih efektif. Kalau kita tengok sejak zaman purba lagi, medium tarian ataupun pergerakan
telah digunakan untuk membantu orang, menghadapi emosi yang sukar, seperti kesedihan, kemarahan, memberi individu rasa kekitaan, dan untuk mewujudkan satu saluran komunikasi melalui tarian dan pergerakan. Dan kerana muzik yang seperti saya bincang minggu lepas tu, muzik adalah medium penting dalam tarian. Jadi muzik adalah sesuatu yang menyentuh jiwa manusia. Tidak dapat dinafikan. Muzik merupakan sesuatu yang sangat istimewa yang boleh menyentuh jiwa. Jadi tindak balas kepada irama boleh terjadi secara sukarela dan mampu menular. It is contagious. Katakan bila kita dengar satu lagu ataupun irama yang kita suka tu, tanpa kita sedari, sometimes tanpa kita sedar, kita boleh goyang kepala ataupun kaki pun goyang-goyang, kan? Jadi itulah magic music. Jadi pergerakan berirama juga memudahkan pengukuhan rasa diri, pergerakan dan menekankan hubungan kita dengan tanah, dengan with the ground, dan menegaskan kembali hubungan dengan dunia melalui graviti. Jadi itu ciri-ciri terapeutik tarian. Sekarang kita pergi kepada DMT sebagai psikoterapi. Saya letak keyword je, tak nak bagi kalian tengok baca-baca banyak sangat. DMT sebagai psikoterapi. Ini adalah antara ciri-ciri DMT yang menjadikannya sejenis psikoterapi yang hebat, yang special. Yang pertama, penjelasan. Penjelasan, clarification. Kita sedia maklum kalau kita bercakap dengan seseorang mengenai masalah kita, perasaan kita tu, ia dapat memberi penjelasan kepada sesuatu keadaan, kan? Jadi dari segi pergerakan, pergerakan pula memberikan penjelasan dengan cara yang berbeza dan memberi maklumat yang berbeza. Contohlah, saya bagi contoh. Kita ambil kemarahan. Kemarahan tu perkataan dia satu saja, marah. Tapi kalau kita guna pergerakan, ada 3 situasi. Mungkin dalam situasi pertama tu, kemarahan membuatkan seseorang menunjukkan pergerakan yang kaku macam ni. Dia tak dapat nak bergerak, tak dapat nak menggunakan pergerakan lain. Dia macam kaku. Ini pergerakan menunjukkan kemarahan, situasi pertama. Kita pergi kepada situasi kedua. Mungkin dia lebih agresif, lebih ganas. Dia tunjuk klien menunjukkan pergerakan macam ni. Ho, ha, ho, ha, ho. Ini lebih ganas. Ini pun menunjukkan kemarahan. Ataupun situasi ketiga. Macam mana? Pergerakan tu menjadi disconnected. Tak ada kaitan antara satu sama lain. Itu pun menunjukkan kemarahan. Jadi perkataan tu satu saja, kemarahan. Tapi tengok, ada 3 situasi berbeza, 3 cara untuk menunjukkan kemarahan tersebut. Jadi pergerakan boleh memberikan watak yang sangat individu terhadap kemarahan tersebut. Dan menjelaskan dinamik emosi bagi individu masing-masing. Kan? Jadi melalui penjelasan ni, melalui pergerakan kita mendapat penjelasan. Itu ciri yang pertama lah. Kita pergi kepada yang kedua, akses kepada unconscious, tidak sedar diri. Pergerakan memberikan akses secara langsung kepada unconscious. Macam mana? Kita mengekspreskan, kita melambangkan diri kita secara tidak sedar melalui pergerakan. Tetapi kata-kata tu beroperasi secara berbeza. Kenapa? Sebab kata-kata memerlukan proses intelektual. Diproses oleh minda dulu. Tapi pergerakan tidak. Jadi pergerakan dulu
Contoh macam kemarahan tadilah kita tunjuk ni. Tapi bila suruh terangkan kemarahan tu, saya rasa kaku. Jadi ia melalui satu proses intelektual yang ditapis oleh minda dulu. Itulah idea dia. Okey. Jadi itulah bila kita disuruh menggambarkan mimpi contohnya. Okey, kita gambarkan, saya pergi ke tempat ini, tempat ini. Okey, ia jauh lebih jauh dari proses unconscious. Tapi pergerakan lebih dekat kepada proses unconscious, memberi akses kepada unconscious. Okey. Selepas itu ciri yang ketiga ialah memory kinestetik. Memory kinestetik, ciri pergerakan dan badan khususnya adalah bahawa kita mempunyai memory kinestetik. Sebagai contoh, kita semua mengenali gerak isyarat yang kita peroleh daripada ibu bapa kita. Kita simpan maklumat dengan lebih berkesan apabila dapat bergerakkan badan dan berinteraksi dengan persekitaran, kan? Sebagai contoh, kalian sedar apabila kita diberi maklumat untuk menyelesaikan satu tugas tu, mungkin setelah sekian lama tu kita akan lupa. Tapi bila kita physically involved, kita terlibat secara fizikal tu, pengalaman itu akan kita ingat lebih lama. Contohnya, kita diberi direction lah, kita diberi direction untuk pergi ke satu tempat ni. Kata pergi sini, belok kanan, belok kiri. Okey, lepas tu pergi straight, okey, belok kanan lagi. Mungkin selepas selepas beberapa hari kita lupa. Tapi bila kita sendiri melibatkan fizikal kita pergi drive ke sana, pengalaman itu akan memberikan memori yang lebih lama. Jadi itu memory kinestetik, melibatkan pergerakan secara fizikal. Okey. Satu lagi contoh untuk memory kinestetik ni, otot ataupun musculature seseorang kanak-kanak yang berulang kali dipukul, katanya. Katakan masa kecil tu dia sering kali dipukul. Jadi musculature ataupun otot kanak-kanak itu akan mengingati penderaan itu, meskipun ia disimpan jauh daripada conscious state, daripada kesedaran kanak-kanak tersebutlah. Jadi semua kenangan, signifikan ke tak signifikan, penting ke tak penting ke, akan dilambangkan dalam badan. Okey, oleh itu seseorang dapat mengakses kenangan atau memori tersebut melalui pergerakan. Okey. Itu memory kinestetik. Kita pergi pula kepada transmutasi. Okey, transmutation. Contohnya, okey, kita buat beberapa gaya berlainan dari sumber yang sama, tapi just mengubah perincian pergerakan. Kita panggil ni transmutasi atau flip. Kadang-kadang kita panggil flip. Okey, apa maksudnya transmutasi? Okey, sebenarnya sebagai contohlah, bila klien disuruh menunjukkan bagaimana mereka rasa pada hari itu. Contohnya dia sedih, jadi dia buat macam ni, sedih. Katakanlah contoh, dia buat macam ni. Okay. Jadi ini adalah satu pergerakan. Okay. Tapi bila terapis kata, okey, bagi semangat sikit, buat pergerakan sama tapi lebih bersemangat. Lagi semangat lagi. Semangat lagi. Okey. Naikkan semangat. Jadi lama-lama ini nampak macam mana? Tadi tu macam ni, sedih. Tapi bila kita buat berulang kali, gaya tersebut boleh membawa maksud berlainan. Ni boleh jadi happiness, gembira pula, wah, semangat pula. Jadi itulah jenis pergerakan yang konsisten, okey, yang serupa tapi tidak sama. Okey. Jadi transmutasi ni boleh membantu terapis membuat lebih banyak pergerakan
transmutasi daripada perkara yang mereka rasa sesuai lah untuk membaiki emosi klien. Seperti contoh tadi, daripada sedih tu dia rasa lebih semangat macam tu. Okay, itu transmutasi. Sekarang kita pergi kepada katarsis. Katarsis juga merupakan satu ciri special yang dimiliki oleh DMT ni. Okay, apa maksud katarsis? Katarsis ialah pelepasan stres, pelepasan ketegangan, stres dalam bentuk apa jua tu. Sama ada dia nak lepaskan ketakutan ke, dia nak lepaskan kemarahan ke, okey. Jadi bila dia lepaskan ketegangan ini, boleh memberikan kelegaan kepada seseorang. Boleh. Jadi itu katarsis. Katarsis boleh menyebabkan rasa pengampunan ataupun sense of forgiveness dalam diri seseorang. Dan juga membawa kepada pembaharuan, renewal kepada klien. Okay. Contoh sebagai contoh, seorang bapa ni dia pandai main piano, katakan dia minat sangat main piano. Jadi bermain piano adalah katarsis untuk beliau, bapa tersebut yang mungkin letih dan sibuk setelah seharian bekerja, dia jadi stres ke apa, jadi dia main piano tu, dia melepaskan ketegangan dia. Itu katarsis. Jadi selepas proses katarsis ni, dia berasa begitu lega, contohnya. Okay? Jadi DMT ada kaitan. Kenapa? Sebab katarsis adalah luahan emosi melalui tenaga fizikal. Jadi melalui pergerakan juga berlaku katarsis ini. Okay? Dan yang akhir sekali ialah integrasi. Okay? Integrasi adalah cara unik bagaimana pergerakan mengintegrasikan suatu proses. Contohnya seorang klien ni dia mengalami kesedihan. Mungkin klien hilang seorang ahli keluarga, kematian seorang ahli keluarga contohnya. Dia selalu bercakap, klien selalu bercakap mengenai kehilangan tersebut. Mungkin dia jumpa ahli terapis ni, dia bercakap, yes, saya rasa macam ni, saya rasa macam ni. Okay? Jadi hubungan dia dengan ahli keluarga ni mungkin sangat simbolik, sangat rapat. Okay? Jadi pada peringkat conscious, pada peringkat kesedaran tu, klien tersebut faham pengalaman ini, dia faham. Okay, dia tahu apa yang terlibat dalam proses ini, dinamik proses ini, proses kehilangan ahli keluarga tu lah. Tapi mungkin pada peringkat unconscious tu, dia tak dapat terima. Klien tak dapat terima, cannot accept the fact contohnya. Jadi melalui pergerakan, bila melakukan pergerakan, unconscious proses unconscious klien mungkin dilambangkan melalui pergerakan tersebut. Jadi bila dia dah release proses katarsis, contohnya kita balik kepada tu ni, proses katarsis dia dah luahkan, dah lepaskan perasaan dia. Okay. Dan di sini conscious dan unconscious telah mencapai integrasi, contohnya. Okay. So klien dapat mengintegrasikan apa yang dia dapat terima pada tahap conscious, integrasikan dengan tahap unconscious dia. Okay. Jadi dia dapat terima dengan sepenuh hati apa yang telah terjadilah. Okay. Jadi itulah serba sedikit perkongsian kita mengenai apa itu psikoterapi, jenis-jenis psikoterapi dan DMT sebagai sejenis psikoterapi yang efektif, yang hebat. Okay. Jadi pada minggu hadapan kita akan bincang asal-usul DMT ni. Dari mana DMT ni sebenarnya timbul, bagaimana perkembangan DMT di barat dan sekarang ni di timur juga.
Dan itulah harap jika kalian free, lapang minggu hadapan, joinlah saya. Okay. Terima kasih kerana sudi bersama saya pada petang ini. Jumpa kalian pada minggu hadapan. Okay. Take care and stay safe. Thank you.